Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey. Buka buku teks bahasa Melayu muka surat 25. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 25. Okey, untuk muka surat 25 ni kita akan belajar tentang sajak. Ingat lagi tak sajak, macam mana kita nak melafazkan sajak? Ingat, sajak, pantun, syair ada nada masing-masing, ada intonasi masing-masing. Kalau macam pantun, bacaan dia ada jeda, berhenti sekejap. Contoh dia, buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu cara kita melafazkan sajak. Sajak pantun. Pantun dia ada jeda. Kalau sajak dan syair, bacaan dia seperti kita menyanyi. Okey, awak tengok kat depan ni, dalam buku teks awak tu, muka surat 25. Siapa yang baru masuk, buku teks bahasa Melayu, muka surat 25. Tajuk sajak itu ialah pesananku. Jadi mari kita dengarkan macam mana cara kita nak melafazkan sajak. Okay, ingat sajak macam syair. Sajak dan syair seperti kita bernyanyi lafaz dia. Okey, awak dengar petikan sajak ini yang dibaca oleh cikgu ni nama apa ni? Dekat bawah ni dia bagi nama. Cikgu Salwa Musdah binti Muhammad Rizwan. Okey, kita dengar cara macam mana nak melafazkan sajak pesananku. Dalam buku teks awak muka surat 25. Okey, awak dengar betul-betul macam mana kita nak lafazkan sajak dengan intonasi yang sesuai dan sebutan yang betul. Wahai kawan, dengarlah luahan hatiku ini. Janganlah dibuang minyak masak terpakai. Kitarlah semula agar alam ini terpelihara. Wahai rakan, alangkah baiknya jika kita bersama kita mengolah semula minyak masak terpakai menjadi sabun untuk cucian. Wahai teman, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin untuk menyinari hari kegelapan. Itu cara kita melafazkan sajak. Ingat, sajak ni dia macam kita bernyanyi. Okey, muallim bagi awak dengar satu lagi. Awak cuba ikut slow-slow, awak cuba belajar. Sebelum tu, kamu dengar dulu Cikgu Salwa bersajak. Cikgu Salwa. Wahai kawan, dengarlah luahan hatiku ini. Janganlah dibuang minyak masak terpakai. Kitarlah semula agar alam ini terpelihara. Wahai rakan, alangkah baiknya jika kita bersama kita mengolah semula
minyak masak terpakai menjadi sabun untuk cucian. Wahai teman, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin untuk menyinari hari kegelapan. Itu cara kita melafazkan sajak. Boleh tangkap tak setakat ni? Boleh. Ya. Okey. Siapa yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 25. Buku teks muka surat 25. Okey, tadi muallim dengarkan kepada cara kita melafazkan sajak. Okey, jadi mari pula kita tengok apa maksud yang nak disampaikan kepada kita. Ingat, dalam setiap pantun, sajak, syair, dia ada maksud dia. Kalau pantun, nak tengok maksud dia, kita akan tengok pada baris yang ketiga dan keempat. Kalau sajak yang macam ni, kita tengok satu semua ni. Kita kena satu rangkap ni. Apa yang cuba disampaikan. Okey, kat sini bagi tahu pada kita, wahai kawan. Dia bagi tahu, tajuk dia pesananku. Maksudnya sajak ini nak berpesan kepada kita. Apa pesanan yang nak disampaikan kepada kita? Okey, yang pertama dia beritahu, wahai kawan, dengarlah luahanku ini. Dia kata apa? Janganlah dibuang minyak masak terpakai. Kitalah semula agar alam ini terpelihara. Jadi dalam sajak ini, rangkap yang pertama ni, penyajak nak beritahu kepada kita supaya untuk buat apa? Penyajak berpesan, apa yang dipesan? Supaya tidak tidak apa? dibuang minyak masak. Ni muallim dah gariskan dah ni jawapan dia. Supaya dia kata jangan Jangan buang minyak masak terpakai. Dia suruh kita kitar semula supaya alam terpelihara. Jadi ayat dia kita nak tulis penuh macam mana? Penyajak berpesan supaya jangan dibuang minyak masak terpakai. Lagi dia suruh apa? Kita semula. Kita boleh Kita sepatutnya mengitar semula. Mengitar semula apa? Minyak masak terpakai agar apa? Alam ini terpelihara. Itu cara kita membaca petikan ini. Dia pesan kepada kita jangan buang minyak masak. Kita kena kitar semula minyak masak ni supaya alam kita terpelihara. Itu untuk rangkap yang pertama. Okey, rangkap yang kedua pula. Apa yang cuba nak sampaikan kepada kita? Dia beritahu lagi, wahai rakan, alangkah baiknya jika bersama-sama kita mengolah semula. Mengolah ni maksudnya membuat semula. Minyak masak terpakai menjadi sabun untuk cucian. Jadi dalam ayat ini, apa yang disampaikan kepada kita? Penyajak berpesan supaya jika bersama-sama kita mengolah semula minyak masak terpakai menjadi sabun. Mengolah semula tu maksudnya gunakan semula. Jadi penyajak berpesan supaya gunakan semula minyak masak terpakai untuk buat apa? Untuk dijadikan apa? Cucian. Dijadikan sabun cucian. Itu cara kita membaca maksud dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, tengok rangkap yang terakhir sekali, rangkap yang ketiga. Apa pula dia pesan kepada kita? Wahai rakan, wahai teman, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan. Maksudnya jangan buang dalam sinki minyak masak tu kerana kita mampu memprosesnya menjadikan lilin. Jadi ayat penuh dia kita nak tulis macam mana? Penyajak berpesan supaya
Usahlah dicurahkan kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin untuk seharian kehidupan. Itu awak baca petikan saja. Kita nak tulis ayat penuh dia. Maksud dia apa maksud dia? Penyajak berpesan supaya gunakan minyak masak terpakai tu jadikan apa? Minyak masak terpakai. Supaya gunakan minyak masak terpakai. Macam mana nak tulis ayat? Memprosesnya menjadi lilin. Untuk diproses menjadi lilin. Itu cara kita membaca maksud rangkap pantun ataupun sajak ataupun gurindang ke apa tak kisahlah. Tapi kalau ada petikan kita ni sajak, ini cara kita membaca maksud dia. Boleh faham setakat ni? Ada siapa nak tanya soalan tak? Tak. Ya, faham ya? Tak. Okey, kalau semua jelas, kita pergi pula muka surat sebelah. Muka surat 26. Okey, muka surat 26 kita nak belajar tentang ayat tanya tanpa kata tanya. Minggu lepas Muallim dah ajar kepada awak tentang ayat tanya dengan kata tanya. Ini ayat tanya tanpa kata tanya. Apa contoh dia? Siapa boleh bagi tahu? Ingat lagi tak kata tanya? Ada berapa semua kata tanya? Kata tanya ada berapa semua? Kata tanya semua ada 7. Yang pertama apa dia? Ada 7 semua. Apakah? Bilakah? Berapakah? Di manakah? Apa? Bila? Di mana? Berapa? Siapa? Berapa? Lagi? Berapa? Bagaimana? Bagaimana? Dan yang terakhir sekali? Mengapa ataupun kenapa. Ini ayat, ini kata tanya. Kalau kata ayat tanya dengan kata tanya, maksudnya dalam ayat itu dia ada kata tanya ni. Kalau ayat tanya dengan kata tanya. Tapi kalau ayat tanya tanpa kata tanya, maksudnya dalam ayat itu kita tak perlu masukkan kata tanya. Okey, contoh dia video Muallim tunjukkan kepada awak. Ni ayat tanya tanpa kata tanya. Kalau ayat tanya dengan kata tanya, dalam ayat itu mestilah ada kata tanya. Inilah kata tanyanya. Kata tanya ada semua 7. Apa, bila, berapa, bagaimana, di mana, siapa dan mengapa. Apa untuk tanya benda ataupun haiwan ataupun tumbuhan. Kalau bila untuk tanya tentang masa. Kalau berapa nak tanya jumlah, bagaimana nak tanya cara dan keadaan, di mana nak tanya tempat, siapa nak tanya tentang manusia dan mengapa nak tanya tentang sebab. Kena bezakan itu, jangan tertukar. Ini ialah kata tanya. Kalau ayat tanya dengan kata tanya, jangan ingat ayat tanya dengan kata tanya. Mestilah dalam ayat itu ada kata tanya. Ada semua ni dalam ayat tu. Kalau tak ada, itu bukan ayat tanya dengan kata tanya. Mesti ada kalau ayat tanya dengan kata tanya. Tapi kalau ayat tanya tanpa kata tanya. Ni. Ayat tanya tanpa kata tanya. Jangan masukkan kata tanya ni di dalam ayat itu. Apa contoh dia? Contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Ini contoh ayat. Ayat tanya tanpa kata tanya. Adik sedang buat kerja sekolah bahasa Melayu. Tutup. Masih lagi tutup dengan simbol tanda tanya. Tapi dia tak ada tanda kata tanya. Ada tak kata tanya kat sini? Ada tak? Apa, siapa, di mana, bila, mengapa? Ada tak? Tak ada kan dalam ayat ini. Ini yang dimasukkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Jangan masukkan kata tanya di dalam ayat itu. Contoh yang kedua, keluarga kamu melancong ke Korea Selatan.
Kalau ayat tanya dengan kata tanya, kita akan tanya di manakah keluarga kamu melancong? Kita ada kata tanya di mana. Tapi kalau kata tanya tanpa kata ayat tanya tanpa kata tanya, kita tak perlu masukkan kata tanya di dalam ayat itu. Contoh yang ketiga, buah oren ini mengandungi banyak vitamin C. Ada tak kata tanya kat sini? Tak ada kata tanya. Itu yang dimasukkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Dalam ayat ini, ayat tanya ni tak ada pun kata tanya. Itu yang dimasukkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh faham. Lepas tu bila tanya tak boleh jawab. Jadi tengok dalam buku teks awak tadi. Jadi macam mana kita nak bina ayat tanpa kata tanya? Tengok dia bagi tahu yang pertama. Perangkap sisa makanan. Perangkap sisa makanan tu, yang inilah dalam gambar dia bagi ni. Dia ada di bawah sinki. Tempat untuk kita letak makanan. Sisa-sisa makanan dia akan masuk ke dalam bekas itu. Itu yang dimasukkan dari perangkap sisa makanan. Okey, mari kita baca dulu petikan ini. Apa yang cuba disampaikan kepada kita. Tajuk dia ialah perangkap sisa makanan. Ini kita nak belajar tentang ayat tanya tanpa kata tanya. Makcik Siti, ibu saudara Nabila. Beliau pengusaha kantin di sekolah Nabila. Selepas waktu persekolahan, Nabila membantu makciknya di kantin. Okey, tengok. Ini ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Macam mana kita tahu ini ialah ayat tanya tanpa kata tanya? Ada tak kata tanya kat sini? Kata tanya tadi kita ada apa, siapa, bila, di mana, mengapa, berapa. Ini ialah kata tanya. Apa satu lagi? Apa, siapa, bila, di mana, mengapa, berapa, bagaimana. Bagaimana. Ini semua ialah ayat tanya. Jadi kalau ayat tanya tanpa kata tanya, maksudnya dalam ayat itu dia tiada kata tanya. Okey, tengok. Dia tutup dengan tanda tanya. Jadi ini ialah tanda tanya. Ini ialah ayat tanya. Ada tak kata tanya kat dalam ni? Tutup. Ada tak semua? Ada tak apa, siapa, bila, di mana, mengapa, berapa, bagaimana? Ada tak kat dalam ayat ini? Ada tak dalam? Jadi itu yang dimaksudkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Kita tanya soalan tanpa masukkan kata tanya. Tapi nada dia, cara kita bercakap, ini adalah peringkat sisa makanan makcik. Kita tanya, itu nada kita tanya soalan. Jadi makcik dia pun kata, ya Nabila, ini alat perangkap sisa makanan. Lepas tu Nabila tanya lagi, masih lagi ayat tanya tanpa kata tanya. Alat ini disambung terus pada sinki. Ada tak kata tanya siapa, bila, di mana? Ada tak semua ni? Tak ada kan? Itu yang dimasukkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi macam dia kata, benar Nabila, alat ini disambung terus pada sinki. Lepas tu ditanya pula, banyakkah faedahnya? Banyakkah tu kata tanya ke? Banyakkah itu bukan kata tanya. Ini yang dimasukkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Mestilah banyak faedahnya Nabila. Air dari sinki yang mengalir ke dalam longkang bebas daripada sisa kotoran. Lepas tu yang ke ni kita nak jawab apa ni? Boleh. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Jadi ini macam mana kita nak bina ayat tanpa kata tanya? Macam mana? Jawapan dia yang ini. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Macam mana kita nak gunakan ayat ni untuk bina ayat? Ayat tanya tanpa kata tanya. Macam mana kita nak buat? Siapa tahu? Ahmad Darwis tahu? Tak tahu? Khalis tahu Khalis? Jawapan dia bagi dah tu. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Bahasa mudah senang dia. Awak salin je petikan itu. Alat ini menjadikan
longkang, bersih dan tidak berbau, tutup dengan tanda tanya. Jadi ayat ini ada tanda tanya tak? Tak ada kata tanya pun dalam ayat ini. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Betul, dia tahu. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Itu yang dimasukkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Boleh faham ke tak? Contoh yang pertama ni, ini alat perangkap sisa makanan makcik. Ini ayat tanya tanpa kata tanya. Kalau ayat tanya dengan kata tanya, kita akan gunakan kata tanya. Apakah alat ini? Kita tanya, apakah alat ini makcik? Ini yang pertama ni, ini ialah ini ialah ayat apa ni? Apa beza dua benda ni? Kalau apakah alat ini makcik, ini ialah ayat tanya dengan kata tanya. Macam mana ayat tanya dengan kata tanya? Sebab dia ada kata tanya di dalam ayat itu. Apa kata tanyanya? Kata tanyanya ialah apakah. Jadi itu maksud dia. Ni ada ayat apakah. Ada apakah. Apakah ini ialah kata tanya. Apakah alat ini makcik? Ini ialah ayat tanya dengan kata tanya. Kalau yang dekat bawah ni, ini alat perangkap sisa makanan makcik. Ini ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Sebab dia tak ada pun kata tanya kat dalam ayat itu. Itu beza dia antara ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Boleh faham ke tak? Faham. Ada siapa yang tanya soalan tak? Kalau tak, tanya. Boleh jelas tak? Jelas. Okey, kalau semua jelas, Mu'awiyah nak minta semua orang buka kamera, buka mikrofon dan juga buka buku aktiviti awak, muka surat 27. Kita ada masa lagi ni, mari kita jawab soalan dalam buku aktiviti awak ini. Okey, yang pertama tajuk dia ialah pesananku tak dilupa. Ingat pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok, alam kembali menghijau. Jadi dalam ayat ini kita nak kenal pasti. Dia suruh buat apa? Soalan kata tulis, maksud dan deklamasikan saja. Ayat ini soalan ini suruh tulis, maksud saja. Okey, rangkap yang pertama. Ni rangkap yang pertama. Dia bagi tahu kepada kita tentang apa? Rangkap yang pertama, ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok, alam kembali menghijau. Jadi dalam petikan rangkap yang pertama, penyajak buat pesan kepada kita supaya apa? Penyajak berpesan agar penggunaan kertas dikurangkan. Kalau kita kurangkan penggunaan kertas, kesannya alam akan kembali menghijau kerana penebangan pokok semakin berkurangan. Sebab apa dia kata penebangan pokok? Sebab kertas yang awak pakai itu hasilnya datang dari mana? Kertas itu datangnya daripada pokok. Pokok itu diproses sampailah dia menjadi kertas. Jadi kalau banyak kertas yang dihasilkan, maksudnya banyaklah pokok yang ditebang. Kalau kita kurangkan penggunaan kertas, jadi pokok pun kuranglah yang ditebang. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, mari kita tengok rangkap yang kedua. Mari kita cuba cari maksud rangkap yang kedua. Ingatlah pesananku ini. Tadi dia suruh kurangkan penggunaan kertas. Yang ini penyajak, kurangkanlah penggunaan elektrik. Pastikan akar rasa tiada lagi pemanasan.
global. Maksudnya sekarang ni dekat Malaysia ni, dekat bumi ni, awak rasa panas sebab apa? Awak rasa panas sebab ada pemanasan global. Sebab tu rasa panas. Jadi dalam rangka ini penyajak berpesan kepada kita untuk apa? Macam mana tulis jawapan penuh? Penyajak berpesan agar apa? Agar tengok dalam rangka yang kedua ni. Tengok jawapan ada kat sini je. Jawapan ada dalam ni je. Jawapan ada kat sini je. Apa yang ingatlah pesananku ini agar kurangkanlah penggunaan elektrik. Pasti Kurangkan penggunaan elektrik. Jadi penyajak berpesan agar kurangkan penggunaan elektrik. Kesannya apa? Jadi kalau kita kurangkan penggunaan elektrik, tiada lagi pemanasan global. Itu jawapan dia. Jawapan ada kat sini je, awak cari saja. Itu cara kita membaca maksud pantun. Rangkap, awak kena pandai, dah kena faham dah semua ni. Darjah 2 dah belajar, darjah 3 pun belajar lagi, tahun depan pun belajar lagi. Kena faham, kena tahu buat benda ni. Jangan cakap tak tahu lagi. Okey, tengok pula rangkap yang terakhir sekali. Okey, rangkap yang terakhir dia bagi tahu kepada kita tentang apa? Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah pembakaran terbuka, pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu, udara pasti segar. Jadi dalam petikan ini penyajak berpesan kepada kita kurangkan apa? Kurangkan pembakaran terbuka, pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu, udara pasti segar. Jadi dalam ayat ini macam mana kita nak tulis jawapan dia? Penyajak berpesan agar apa dia? Agar apa? Kurangkan apa? Ada orang tak dalam kelas ni? Muallim kata semua orang buka mic. Muallim yang jawab, bertanya, muallim yang jawab. Yang exam yang masuk periksa nanti awak. Yang masuk periksa nanti awak, yang jawab soalan nanti awak, bukan muallim. Supaya kurangkan apa? Kurangkan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka. Kesan dia apa akan jadi kalau kita kurangkan pembakaran terbuka? Kesannya tiada lagi jerebu, udara pasti segar. Tiada lagi jerebu. Itulah maksud dia. Itu cara kita mencari maksud rangkap pantun saja. Boleh faham ke tak? Tulis jawapan cepat. Tulis jawapan cepat. Kita ada masa 7 minit lagi ni. Dah Ahmad Darwish dah tulis dah jawapan dia? Dah. Buka buku tulis je. Tulis cepat jawapan dia. Mariam, Razan dah tulis dah jawapan? Ya. Ifah, Khalis, Umar Koyum, Hanantiani dah tulis dah jawapan? Belum. Cepat sikit. Farisha, Uwais, Damia dah tulis dah jawapan? Tulis cepat. Kita ada masa 6 minit lagi nak. Cepat. Ingat nak baca maksud dia, tengok rangkap dia apa yang dia sampaikan kepada kita. Jawapan ada je dalam pantun, dalam rangkap dalam sajak ini. Kita hanya perlu kenal pasti saja. Awak dah banyak kali dah belajar ni. Okey, dah semua dah? Dah. Semua dah. Cepat-cepat. Okey, nanti siapa yang belum tu nanti awak buat ya. Sambung buat. Okey, kita pergi pula dengan muka surat sebelah. Muka surat
28. Okey, soalan dia bina ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat di bawah tentang gam daripada polisterina. Dia bagi kepada kita ada 4. Ada 4 ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi soalan dia suruh bina ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi daripada 5 benda ni awak jadikan dia soalan. Okey, contoh yang pertama. Kita ambil yang pertama, contoh dia. Yang ini kita ambil ini. Malaysia negara pertama memproses polisterina menjadi gam. Okey, kalau awak tulis jawapan ayat tanya dengan kata tanya. Okay, kita nak gunakan apakah negara pertama memproses polisterina menjadi gam? Tutup dengan katanya. Ini ialah ayat tanya dengan kata tanya. Soalan suruh buat ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi tak boleh ada kata tanya dalam ini. Jadi macam mana kita nak tuliskan dia? Awak salin je petikan tu. Malaysia negara pertama memproses polisterina menjadi gam. Tutup dengan kata tanya. Itu cara kita membuat ayat tanya tanpa kata tanya. Boleh faham setakat ni ya? Faham ke tak? Ini jawapan nombor 2. Okey, nombor 3. Macam mana nak buat jawapan dia? Okey, Mariam. Nombor 3 macam mana, Mariam? Yang ni kita dah jawab soalan dia. Khalis tahu Khalis? Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4 dan 5. Okey, nombor 1 kita dah siap buat. Nombor 2. Okey, siapa tahu dapat? Ahmad Darwis boleh? Ahmad Darwis? Nombor 2, dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Macam mana kita nak jadikan dia ayat tanya tanpa kata tanya? Ahmad Darwis? Kenapa ada kaitan boleh menggunakan polisterina? Macam mana nak jadikan dia ayat tanya? Dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Apa yang dapat mengurangkan tu? Mestilah ini gam polisterina. Jadi awak tulis. Jadi nak tulis soalan dia. Gam polisterina dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar, tutup dengan tanda tanya. Itu cara kita membuat ayat tanya tanpa kata tanya. Jangan masukkan kata tanya di dalam ayat tanya. Jadi yang ini kita dah jawab soalan dia, dah buat dah soalan. Okey, dah settle nombor 2. Ya, Farisha. Kena tulis balik ke? Ya, tulis balik jawapan dia. Ini nombor 2, tulis kat sini. Nombor 3, tulis kat sini. Ini jawapan dia, kita dah bincang dah ni. Okey, dalam soalan ini jawapan hanya ada 5 sahaja. Bukan 6. Awak buat 5 je. 6 ni tak ada. 5 sahaja. Sebab dia bagi kat kita ada 5 je ni. Semua ni ada 5 sahaja. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2, ni jawapan dia. Okey, buat pula nombor 4 dan nombor 5. Awak sambung nombor 4 dan nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nombor 1 dan 2 kita dah bincang. Nanti awak sambung buat nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Buat dekat bawah ni.
Boleh faham ke tak? Faham ke Boleh. tak? Kerja rumah jangan lupa hantar. Ramai yang tak hantar kerja rumah ni. Okey, kita ada masa kurang, kelas kita ada masa kurang daripada 1 minit. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw